Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita iaitu arah putaran planet. Semua planet dalam sistem suria dia berputar pada paksinya pada sudut kecondongan yang berbeza. Maknanya dia berputar pada sudut yang berbeza. Semua planet dia berputar dari barat ke timur kecuali Zuhrah dan Uranus. Zuhrah dan Uranus dia berputar dari timur ke barat. Zuhrah berputar dari timur ke barat. Kalau Uranus pula dia berputar pada sisinya. Okey, yang ini ialah sudut dan arah putaran planet dalam sistem suria. Kalau awak tengok, you tarik 0.1 darjah. Zuhrah 117, dia berpusing daripada barat ke timur, timur ke barat. Bumi barat ke timur 23 darjah sudutnya. Marikh 25 darjah. Mushtari 3 darjah. Zuhal 27 darjah. Uranus 58 darjah. Kalau awak tengok Uranus dia berpusing dari sisi dia. Neptune 30 darjah. Okay, semua berputar daripada barat ke timur kecuali Zuhrah dan Uranus. Zuhrah timur ke barat, Uranus dari sisinya. Seterusnya kita belajar ialah situasi hipotetikal berkaitan dengan sistem suria. Umum kita ketahui bahawa putaran bumi pada paksinya menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam, pasang surut air laut dan pelbagai lagi fenomena bumi. Apa yang berlaku kalau bumi itu berputar secara perlahan ataupun dia akan berhenti berputar? Awak pernah fikir tak kalau bumi kita ni tiba-tiba berhenti berputar? Apa yang berlaku? Yang pertama, waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Maknanya dua bahagian bumi ni ada yang malam dia panjang, ada siang yang panjang. Pertama, kawasan gurun pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Contohnya kalau kat sini dekat matahari ni, banyaklah kawasan gurun. Waktu pasang air surut juga akan berubah. Suhu pada bahagian bumi tidak disinari matahari akan menjadi sangat dingin. Kalau contohnya ada bahagian bumi yang tak kena dengan matahari, yang tidak disinari matahari, kawasan ini akan menjadi lebih sejuk. Okey, seterusnya kita belajar apakah itu satelit semula jadi. Satelit semula jadi adalah jasad yang mengelilingi planet dengan orbitnya sendiri. Bulan merupakan satu-satunya satelit semula jadi bumi. Ini bumi, jadi bulan ni kita panggil satelit semula jadi. Dia mengelilingi bumi. Itu bulan. Okey, bagaimanakah keadaan dan rupa bentuk bumi berada di bulan? Kita tengok kalau kita naik ke bulan, kita akan nampak sama seperti bumi, bulan juga berputar pada paksinya. Pada masa yang sama, bulan juga turut beredar mengelilingi bumi pada orbitnya. Dia akan mengelilingi bumi lah macam tadi. Gambar ni dia akan mengelilingi bumi. Tempoh masa putaran bulan mengelilingi bumi adalah sama, iaitu lebih kurang 27 hari. Jadi permukaan bulan yang sama yang akan menghadap ke arah bumi pada setiap masa. Saiz bumi adalah 4 kali ganda berbanding dengan saiz bulan. Jadi besar bumi daripada bulan. Okey, seterusnya kita belajar ialah bumi sebagai planet untuk hidupan. Setakat ni, bumi adalah satu-satunya planet yang mempunyai hidupan. Tak ada planet lain yang boleh manusia hidup, hidupan lain, makhluk. Makhluk Allah ni hanya hidup di bumi. Bumi, kenapa bumi dapat sesuai untuk semua hidupan? Kerana ada air, ada sumber mineral, suhu permukaan dan kandungan atmosferanya. Sebab tu dia boleh didiami oleh semua hidupan. Ciri-ciri bumi, yang pertama dia ada tarikan graviti. Dia kata graviti ni supaya objek ni berada di bumi ni tidak melayang ke angkasa lepas. Kalau kita tak ada tarikan graviti, mungkin kita terapung-rapung di udara. Tarikan graviti.
Yang kedua, sebab di bumi ini ada kandungan air yang banyak untuk semua hidupan. Yang ketiga, sebab ada kandungan oksigen yang tinggi ya. Oksigen ni diperlukan untuk proses respirasi. Yang keempat, dia ada julat suhu yang sesuai, iaitu dekat bumi ni tak terlalu panas atau tidak terlalu sejuk. Dan dia ada atmosfera yang boleh menghalang sinar-sinar yang bahaya sampai ke bumi. Contohnya sinar ultraviolet. Dia boleh halang. Atmosfera di bumi ni dia boleh halang daripada sampai ke bumi. Yang seterusnya, di bumi juga kita dapat menerima cahaya matahari untuk fotosintesis tumbuhan. Jadi kita hendaklah mencintai bumi kita. Kehidupan manusia ni sebenarnya dia banyak bergantung kepada sumber air dari tanah dan tanah, air dan tanah untuk dapatkan makanan, bahan perbuatan dan perjanaan tenaga. Pertama, populasi manusia telah menyebabkan aktiviti penukar laut dan tanah kian pesat. Tapi sekarang ni kalau awak tengok manusia makin lama makin bertambah. Tapi menyebabkan pelbagai aktiviti yang telah dilakukan oleh manusia, aktiviti yang merosakkan bumi lah. Contohnya penolakan laut dan tanah. Okey, seterusnya kita belajar adalah jejak ekologi. Jejak ekologi ni adalah ukuran nisbah sumber bagi enam kawasan, iaitu ada jejak karbon, kawasan binaan, hutan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perikanan dalam bentuk tapak kaki manusia. Yang kita panggil jejak ekologi. Jika jejak ekologi ni melebihi kemampuan bumi untuk mempengaruhi sumber, bumi akan kehabisan sumber. Yang ni kita panggil macam tapak kaki ni kita panggil jejak ekologi. Kalau contohnya kemampuan bumi ni nak mempengaruhi sumber tu dia melebihi, maknanya bumi kekurangan sumber dia akan lama-lama sumber di bumi ni akan habis. Jejak ekologi berbeza daripada satu negara kepada negara yang lain. Jejak ekologi adalah ukuran kemampuan air dan tanah menjadikan sumber yang diperlukan oleh manusia, iaitu makanan, minuman, kediaman dan lain-lain. Untuk menyerap semua buangan manusia lalu menghasilkan semula sumber sesudah mereka menggunakannya. Maknanya bila kita dah guna sumber-sumber manusia air dan tanah ni, kita perlu memperbaharui sumber tersebut dengan menggunakan kaedah kita semula dan sebagainya lah. Okey, ini ialah jejak ekologi yang ni awak boleh tengok sumbernya, iaitu jejak karbon, kawasan binaan, hutan, kawasan pertanian, kawasan perikanan ada 6. Yang ni kita guna untuk tenaga, karbon untuk tenaga, binaan untuk penempatan, hutan gunakan untuk kayu dan kertas, pertanian dan peternakan untuk makanan sumber gantian, kawasan perikanan untuk makanan laut. Dan benda ni bila kita guna dia akan menjadi bahan buangan. Kalau kita tengok dulu 1991 kecil je jejak ekologi ni. Makin lama makin meningkatlah dia punya jejak ekologi. Itu sajalah untuk yang kita belajar hari ini. Sekian, terima kasih.